الحمد لله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ليطهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhai sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sudah bulan Ramadan selamat tinggal kita, dan kita sekarang masih ada lagi dalam bulan Syawal. Maka sekiranya kita belum lagi sempurnakan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, usahalah kita supaya menyempurnakan 6 hari daripada bulan Syawal, supaya fadilah itu dapat kita terima daripada Allah. Munasabah kita di hari ini, tajuk khutbah kita iaitu wasiat dan pesanan dari Rasulullah SAW untuk umatnya di akhir zaman. Kerana hari ini kita berada di akhir zaman, kita kena dengar gapo pesannya dan wasiat daripada Rasulullah, kerana fitnah dunia ni adalah terlalu banyak. Sidang jemaat rahimahukumullah, kerana segala perancangan dan tindakan dalam nak menghancurkan Islam ataupun untuk menentangkan Islam di hari ini adalah terkenal sebagai 3 golongan, 3 pasukan dengan rekahnya DCC. D Yahudi, C Syiah, C yang kedua tu adalah CC di Mesir. 3 golongan ini sudah bergabung tangan, berjabat tangan, pegang tangan dalam buat satu muamarah pakatan jahat dalam nak menghancurkan umat Islam. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini sudah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Baqarah, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Sentiasa mereka itu musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasul, mereka memusuhi dan memerangi kamu sehingga mereka dapat mengeluarkan kamu daripada agama kamu, sekiranya mereka mampu demikian. Ini perancangan jahat daripada mereka. Sama dengan Allah sebut dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu orang-orang Yahudi, Nasara dan Syiah, juga perancangan daripada kuncu-kuncu, penyokong-penyokong daripada Yahudi Nasara, termasuknya golongan pemerintah dan golongan presiden-presiden yang menjadi alat kepada Yahudi Nasara, termasuknya Sisi di Mesir. Mereka usaha nak memadamkan cahaya-cahaya Allah, iaitu agama Islam. Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah jamin bahawa walau bagaimana perancangan yang begitu rapi daripada orang Yahudi dan kuncu-kuncu ataupun penyokong-penyokong mereka untuk merancangkan supaya Islam itu padam, supaya Islam itu hancur dan lenyap, tapi Allah jamin wallahu mutimmu nurihi, Allah sendiri akan menyempurnakan agama Islam itu walau karihal kafirun, sekalipun benci rancangan jahat daripada orang-orang kafir. Orang kafir ni orang tak mengucap 2 kalimah syahadah mula lagi. Tapi Allah sebut walau karihal musyrikun. Dalam ayat lain, sekalipun yang dibenci oleh orang yang musyrikun,
Orang musyrikin ni orang mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kerana mereka syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, mari kita tahu apa perancangan jahat daripada DCC, terkenal huruf rekah Yahudi, Syiah dan Sisi di negara Arab. Karena mereka usaha untuk menjauhkan umat Islam daripada benar-benar berpegang dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah. Kerana ajaran Quran dan Sunnah adalah manhajul hayah, manhaj, peraturan dalam undang-undang hidup bagi manusia. Yang kedua, mereka kehendak supaya merusakkan akhlak-akhlak muda-mudi dengan berbagai-bagai rancangan yang jahat, melalui dengan hiburan-hiburan dan pergaulan bebas di antara lelaki dengan perempuan. Hingga wari satu perkara yang untuk nak bebas perempuan, hingga boleh zina. Zina mat'ah, nikah mat'ah. Boleh nikah dengan sehari dua hari. Lepas tu cerai dengan diri. Ini adalah perancangan jahat dalam nak mengkhianatkan agama, dalam nak menjatuhkan umat Islam daripada iman mereka dengan mempermudahkan zina. Waliyazubillahi min zalik. Di antara di sisi lagi, mereka berusaha untuk memecah belahkan kedudukan umat Islam dengan menyebarkan berbagai-bagai fitnah di kalangan umat Islam, dengan menanamkan perasaan perseteruan dan permusuhan di antara umat Islam. Ini sudah jelas. Di hari ini, mereka usaha nak taruh benih kepada orang Islam, supaya di antara orang Islam itu masing-masing tidak taruh kepercayaan di antara satu sama lain, hingga menjadi musuh di antara satu sama lain. Apa kenyataan? Iaitu seluruh negara Arab. Sama ada di Suria, sama ada di Libya, sama ada di Yaman, sama ada di Iraq dan lain-lain negara. Mereka sengaja untuk memecah belahkan umat Islam supaya lemah umat Islam. Waliyadzubillahi min zalik. Di antara lagi rancangan jahat mereka untuk menyebarkan berbagai-bagai fikrah pemikiran yang jahat dan buruk, yang bercanggah dan berlawanan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Melalui mazhab-mazhab yang sesat, melalui tariqah-tariqah yang tidak betul dengan Islam, melalui perkara khurafat, syirik dan lain-lainnya. Ini waliyadzubillah. Sebab itulah di hari ini macam-macam. Ada satu golongan yang mari duk puja kubur. Duk puja kubur. Di mana kubur-kubur wali, di mana kubur-kubur Tok Khamak, di mana kubur-kubur yang bersejarah, mereka tuju untuk memujakan kubur. Dalam nak menyesatkan umat Islam, nak mematikan roh jihad dan nak melenyapkan ajaran Islam. Tapi orang Islam setengah-tengah tepat tak khabar, tak sedar daripada apa yang perancangan daripada musuh dalam nak menghancurkan umat Islam. Dengan sebab itulah mereka menyebarkan berbagai-bagai jenis dadah untuk nak tubar kepada pemuda-pemuda umat Islam, supaya mereka lalai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini jelas. Mana di Selatan 2, 3, 4 Cawak ni tak ada tanah pahong ketang walau sepahong. Tak ada rongan walau bersatu. Tapi di mana mari? Di mana mari? Lah ni muak kereta Pajero. Kereta Pajero ni muak hak siap-siap dah. Mari mana? Nah, dua depan ada kaki tangan kerajaan. Temban ten merangเลย. Mari mana dah dah? Mari mana dah ketang? Mari mana pula segala obat-obat butir tu, mari mana? Ini adalah perancangan jahat dalam nak mengkhianat pemuda-pemuda umat Islam. Dalam nak mengkhianatkan otak-otak dan pemikiran-pemikiran daripada umat Islam, khususnya muda-mudi. Inilah di antara perancangan jahat yang diaturkan oleh mereka. Waliyadzubillahi min zalik. Oleh itu kita kena sedar. Hari ini mari kita dengar pesanan Nabi dalam fitnah akhir zaman ni, 1001 macam yang berlaku di serata dunia. Mari kita dengar apa pesanan Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah sebagai seorang Rasul yang amat kasih dan mesra terhadap umatnya. Lalu baginda memberi pesanan dan wasiat sebagai tunjuk ajar kepada umatnya, supaya umat Islam dapat keluar daripada muamarah
dan pakatan jahat daripada DCC tadi. Di antara 7 ajar yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah umat Islam berpegang teguh dengan kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha satakunu fitnah." Ingatlah dan jagalah, sesungguhnya akan berlaku fitnah. Maka tanya Sayyidina Ali, "Mal makhraju minha ya Rasulullah?" Apakah jalan untuk keluar daripada fitnah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim. Karena kitab Allah sajalah yang boleh menjaga dan menyelamatkan umat Islam daripada tipu daya, daripada perancangan jahat, daripada muamarah daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan maka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran di masa fitnah yang sedang marak, hingga umat Islam dapat keluar daripada demikian. Lalu sabda Nabi SAW lagi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz." Rasulullah berpesan lagi, maka mestilah kamu wahai umat Islam berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat hidayah. Berpeganglah dengan gigi geraham kamu. Mana Nabi suruh pegang Islam ni dengan gigi geraham. Kinayah daripada berpegang dengan sunnah Nabi dan berpegang dengan Al-Quran dengan cara sungguh dan dengan cara kuat-kuat. Bukan dengan cara main-main. Bukan dengan cara sambil lewa. Dengan cara bukan sekadar untuk nak turut sebagai pak turut, tak. Sebagai pegang benar-benar wipahai sungguh sunnah Nabi SAW. Bukan satu ketika bodoh dengan kalifat sunnah, kita turut sunnah. Bahawa sekali orang yang menetai sunnah, kita pun jadi orang menetai sunnah. Waliyazubillahi min zalik. Lalu baginda SAW berpesan dan berwasiat kepada kita selaku umatnya, dan berpesan kepada sahabat ridwanullahu alaihim, usaha menjauhkan diri daripada segala bentuk fitnah sebanyak mungkin, serta bersabar di atas ujian-ujian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna sa'ida liman jannibil fitnah, inna sa'ida liman jannibil fitnah, inna sa'ida liman jannibil fitnah, wa liman iktala fasabara fawaha." Apa yang Rasulullah kata? Rasulullah kata 3 kali. Sesungguhnya bertuah bagi mereka yang menjauhi fitnah. Sesungguhnya bertuahlah bagi mereka yang menjauhi fitnah. Sesungguhnya bertuah bagi mereka yang menjauhi fitnah. Dan bagi mereka yang diujikan oleh Allah, maka dia bersabar dan dia baik-baik saja. Ini pesanan daripada Rasulullah SAW. Dan hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar doa, supaya mengelakkan daripada berbagai-bagai fitnah, dan dengan penuh harapan bahawa doanya itu adalah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Allahumma jannibna al-fitnah, Allahumma jannibna al-fatan." Wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada keburukan fitnah yang berlaku di akhir zaman. Lalu para sahabat yang bernama Huzaifah ibn Yaman, dia pernah berkata, "Ya'ti alaikum zamanun la yanju fihi illa man da'atul al-gharaq." Akan tiba ke atas kepada kamu umat Islam satu masa yang mana tidak akan terlepas daripadanya melainkan mereka berdoa sebagaimana doa orang yang takut tergelar. Doa yang sungguh-sungguh ikhlas, khusyuk kepada Allah, yang kalau tak selamat lagi tergelar lah. Maka doa orang yang nak habis-habis tergelar ni adalah habis sujud, habis khusyuk dan habis khuduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa dengan sepenuh khusyuk dan khuduk kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah supaya Allah diterima. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, sebahagian daripada pesanan Rasulullah ini untuk kita selaku umatnya, supaya kita berusaha mengelak dan menjagakan diri kita daripada zaman fitnah yang berbagai-bagai. Kerana kita kena insaf, kita kena faham dan buat persediaan
di hari ini untuk menghadapi berbagai-bagai petenah yang akan menyerang kita. Sebagaimana di hari ini tidak selamat. Sebagaimana kita tahu apa yang berlaku di Turki 2-3 hari baru ni. 2-3 hari baru ni, kerana Presiden dia isytihar bahawa adalah Turki akan adakan kilai-kilai dengan sendiri. Kilai makanan yang halal cukup, yang tak ada menjadi syubhat dan menjadi ekonomi behar daripada negeri Turki. Dan apalagi akan segala tanah dan akan buat senjata dengan sendiri. Sudah 3 hari dia isytihar, lalulah berlaku patiwat. Begitu apa yang berlaku di Mesir. Berlaku di Mesir setelah mana Presiden Mesir sebelum daripada Sisi, dia isytihar bahawa negara Mesir akan menjadi satu pendirian yang kuat, yang ekonominya tidak berhajat kepada negara-negara yang lain. Alat senjatanya dan segala-galanya adalah berdiri di atas kaki sendiri. Boleh seminggu, lalulah berlakunya patiwat. Inilah perancangan jahat yang diaturkan oleh Yahudi dan Nasara dan kuncu-kuncu termasuknya Syiah sendiri dan termasuknya Amerika dan lain-lainnya dalam nak menghancurkan umat Islam. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, kita sedarlah bahawa pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu wahai umat Islam, kamu seka bahawa kamu telah mengaku kamu orang beriman? An yaqulu amanna, setelah mana mereka berkata kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Mereka nanti terima syurga ya. Sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah mengaku dengan syahadah, sudah mengaku kata dia orang beriman, dengan Tuhan tidak ada uji, tiada syurga lalu, tak. Karena Allah kata, walaqad fatanna alladhina min qablihim, demi sesungguhnya kami telah uji mereka-mereka sebelum daripada kamu. Sebelum daripada umat Islam Tuhan uji, sebagaimana berlaku di zaman sahabat ridwanullahu alaihim. Telah berlaku di antara Bilal ibn Rabah, berlaku di antara Ammar ibn Yasir, berlaku di antara sahabat-sahabat yang lain. Berlakunya Ashabul Ukhdud, berlakunya orang-orang beriman sebelum daripada itu, Allah uji mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami menguji mereka sebelum daripada kamu. Dalam ujian itulah fala ya'lamallahu alladhina sadaqu, maka Allah kenal, Allah tahu sungguh kata dia mengaku beriman itu adalah beriman yang sungguh. Karena bila uji daripada Allah dia sabar, bila dia kena qada daripada Allah dia reda, dengan qada Tuhan dia reda, dengan ujian Tuhan dia sabar, maka Tuhan kenal kata dia ni orang yang beriman sungguh. Wala ya'lamal kadhibin, dan dengan ujian daripada Allah itulah yang Allah kenal kata bohong saja, dusta saja yang ngaku kata orang beriman. Bila dia kena uji adalah dia tidak bersabar. Bila kena qada daripada Allah dia tidak reda. Sebab itulah dalam hadis kursi yang sebenar Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa-siapa yang tidak sabar dengan ujian daripada Allah dan tidak reda dengan qada yang ketetapan daripada Allah, falyatlub rabban siwa'i, maka kamu carilah Tuhan selain daripada aku. Wal yakhruj tahta samai, minta kamu selekai tubik daripada fukuk langit Tuhan. Kalau ujian kepada kamu, kamu tak tahan nak sabar. Qada Tuhan perkara tak baik kena atas kamu, kamu tak reda, maka kamu cari Tuhan lain. Jangan duduk di bawah Tuhan aku ni. Karena semua manusia yang ada dalam dunia ni adalah di bawah pemerintahan Allah dan di atas qada ketetapan takdir daripada Allah. Sekiranya kamu mengaku kamu orang beriman dan kamu mengucap 2 kalimah syahadah, bila uji Tuhan kamu tidak boleh sabar, bila qada Tuhan kamu tidak boleh reda, maka carilah Tuhan lain dan keluarlah daripada bumi yang Allah jadi ini.
Waliyadzubillahi min zalik. Oleh itu, ayuhai sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama di hari ini mengembalikan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita boleh mengatasi segala apa yang berlaku di atas dunia, khususnya fitnah di akhir zaman. Moga-moga kita akan dipanggil oleh Allah dan ditanya oleh Allah, dan kita dapat mardatillah di akhirat dan dapat menerima balasan syurga daripada Allah, insya-Allah taala. Dan kita hidup di dunia ini adalah golongan orang yang berjaya, yang boleh menepuhi dengan ujian-ujian daripada apa yang berlaku di fitnah di akhir zaman. Dan kita kembalilah pemuda-pemuda kita, jangan duk jadi lalai. Anak-anak cucu kita yang duk lalai hari ini, anak cucu kita yang sudah masuk frakak dan sudah masuk dalam go yang dirancangkan oleh musuh-musuh Allah, sama ada pemuda dan pemudi. Ayuhai pemuda-pemuda Islam, kamu di hari ini adalah menjadi harapan kepada agama Islam, menjadi tiang agama dalam nak menyebarkan Islam, dalam nak tegakkan agama Aqimuddin di atas dunia ini. Kalau kamu masuk dalam perangkap yang dirancangkan oleh Yahudi, dan kamu sudah tertipu, dan sudah kamu kena tuba daripada perancangan jahat daripada Yahudi Nasara dan orang-orang yang menjadi penyokong-penyokong mereka, maka hancurlah kamu di dunia ini. Dan ingatlah bahawa kamu menjadi harapan agama dan menjadi taruh sebagai penapih, sebagai untuk nak ganti ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Oleh itu, marilah kita sama-sama dari ini sedar dan insaf segala perancangan Yahudi, perancangan Syiah, dan perancangan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh umat Islam dalam nak menghancurkan umat Islam dari ini adalah fasyal dan tidak berjaya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita kaji Al-Quran, kita kaji sejarah Nabi SAW, dan kita benar-benar ikut sunnah Nabi SAW, adalah orang yang hidup berjaya insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. صلاة وسلاما على سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين والمستعمرين الظالمين بالمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح علماء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم وأصلح ولأمور المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين. اللهم وسع مدخلهم. اللهم نور قبورهم. اللهم إن على الموت وقربته وعلى القبر وغمته وعلى الصراط وذلته ويوم القيامة وروعته
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.